Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada masa untuk bercakap sedikit. Perkara-perkara yang mungkin pelik, mungkin ajaib, mungkin menghairankan. Aku bercakap dari hal bangsa Melayu. Sebab aku Melayu. Aku bercakap dari hal bangsa Melayu, aku tak sentuh bangsa yang bukan Melayu. Ini khusus pada bangsa Melayu. Aku baru je sebenarnya aku pandang dalam YouTube, terpandang sebenarnya setengah dari bangsa Melayu teresa-esa, menangis, terseduh sedang, berdoa pada Allah Ta'ala, berdoa minta kepada Tuhan, minta kepada Allah Ta'ala, minta, yakni mantan Perdana Menteri diselamatkan, minta pada Allah Ta'ala supaya diselamatkan. Macam inilah. Aku rasa kalau bukan orang yang punya jawatan dan punya kuasa, rakyat biasa, rakyat miskin yang susah, yang sukar hidupnya, yang curi roti untuk anak-anaknya, yang curi susu, secepat itu diberi hukuman. Tak ada pula sebenarnya rayuan demi rayuan, rayuan demi rayuan, tangguh demi tangguh, tangguh demi tangguh. Tak ada. Tapi mentang-mentang punya pangkat dan punya kedudukan, tangguh atas tangguh, tangguh atas tangguh. Aku tak salahkan sistem kehakiman, tapi berpada-padalah. Dan pada bangsa yang nak berdoa, sebenarnya mendoakan orang zalim itu, kita lebih zalim dari orang yang zalim. Kita lebih zalim. Kalau kamu nak berdoa dengan air mata kamu, nak teresa-esa, nak menangis-nangis, yang konon-kononnya tidak diberi peluang untuk menundakan rayuan. Tundaan apa lagi sebenarnya? Dah bertahun-tahun, bukti apa lagi yang tak cukup? Apa lagi yang tak ada? Apa lagi yang tak ada? Kalau orang lain sekadar curi susu, sekadar curi roti untuk anak-anak yang kelaparan, tidak pula kau doakan, tak pula kau menangis-nangis merau-rau dekat mahkamah, minta supaya mereka tidak diberi hukuman, tidak dijatuhkan hukuman. Itu tidak kau buat. Apa nak jadi ini? Agama Islam, bangsa Melayu, seolah-olah tak tahu agama sendiri, tak tahu. Aku tak fahamlah sebenarnya bangsa Melayu yang macam ni. Aku tak faham. Hutang negara bertimbun-timbun.
hutang negara yang terbaru tentang pembelian kapal. Berbilion-bilion habis. Kapalnya tak sampai-sampai. Yang ada pun tak lengkap, tak sempurna. Kapal apa macam tu? Kalau sampai sekarang masih di atas darat. Kapal apa? Bangsa lain berpusu-pusu melengkapkan ketenteraannya. Bangsa Melayu berpusu-pusu sakau duit untuk beli kapal. Kemudian nak suruh pertahankan negara ni. Bukan nak suruh apa sebenarnya dalam pembelian kapal? Apa? Kalau itulah kapalnya, berbilion-bilion habis. Kalau inilah kelengkapan yang ada di dalam tentera laut di Raja Malaysia, engkau nak suruh apa? Engkau nak suruh tentera laut mati katak. Apa nak jadi dengan bangsa Melayu ni? Lagi baik engkau doakan fakir miskin. Lagi baik engkau doakan orang-orang yang sukar hidupnya, anak yatim, orang-orang ibu tunggal yang menderita hidupnya, fakir miskin, orang daif, orang yang tak cukup makan. Ada lagi orang geladangan di bumi Jawi ni, di zaman moden ni, di zaman-zaman milenium ni. Ada lagi yang geladangan. Tu, kalau kau tak percaya, kalau dekat Johor ni, kau pergi tu. Kau pergi dekat Lakin. Setiap hari ada bekalan makanan yang diberikan percuma oleh orang-orang yang prihatin untuk orang-orang yang geladangan. Bahkan aku sendiri sebenarnya selalu berikan sumbangan untuk orang-orang yang geladangan. Tak kira Melayu, Cina, India, apa bangsa sekalipun. Kerana sedekah tidak mengira bangsa. Kau bagi aja lah apa yang kau mampu bagi. Tapi ini tidak. Dengan air mata kau dengan terjerit terpekik, dengan air mata konon-konon terseduh tersedan orang yang kau doakan tu. Siapa? Agaknya dah banyak sangat agaknya makan rasuah agaknya. Engkau pun dah tak kenal siapa yang nak kau doakan. Dah banyak sangat agaknya. Agaknya darah daging kau tu sebenarnya tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Melalak melolong pula kau depan mahkamah. Banyak lagi orang yang tak bersalah. Orang yang tak bersalah yang terima hukuman. Banyak lagi. Bangsa Melayu sebenarnya paling jauh tertinggal ke belakang disebabkan sikap bangsa Melayu sendiri. Bangsa Melayu yang memilih pemimpin Melayu, bangsa Melayu yang memilih pemimpin Melayu yang terdiri dari orang-orang yang rasuah. Rasuah itu perkara yang sangat dilarang di dalam agama. Engkau termasuk orang yang makan rasuah. Darah daging kau, bahkan roma kau tumbuh dari makanan yang haram. Kau dah tak tahu untuk siapa yang kau nak berdoa. Kalau kau nak berdoa, sila fikirkan siapa yang layak untuk engkau doakan. Macam kau nak bagi sedekah, fikirkan, ada tak orang yang lebih layak untuk terima sedekah? Ini tidak. Kalau sedekah, engkau yang sempurna, kaki, tangan, mata, telinga, anggota badan, masih ada kekuatan, engkau yang berebut-rebut sakau segala sedekah, sedangkan engkau tak layak pun untuk terima sedekah. Kerana kesempurnaan yang kau ada, apa yang kau tak cukup? Kalau boleh duit kebajikan masyarakat pun kau sapu. Orang macam kau, apa yang kau pedulikan tentang halal, tentang haram? Engkau nak bercakap pasal agama, engkau nak bercakap pasal ibadat engkau yang tak seberapa. Engkau nak bercakap, sedangkan doa engkau pada Allah Subhanahu Wa Taala engkau taburkan pada mereka-mereka yang tak sepatutnya engkau taburkan. Melayu apa engkau ni? Banyak lagi fakir miskin,
Banyak lagi anak-anak yatim yang perlukan doa, yang perlukan doa dan air mata engkau untuk kau doakan. Tak perlu kau doakan orang yang kaya raya. Tak perlu kau doakan orang yang ternyata merompak, menyamun, seleweng, penipu, pembohong. Tak perlu. Apa nak jadi bangsa ni? Kalau ini adalah cara bangsa Melayu, memang wajarlah sebenarnya. Ini satu bangsa yang tak tertulis di dalam Al-Quran. Tak tertulis. Nak jadi tentera Imam Mahdi, konon nak perjuangkan agama, konon nak perjuangkan tanah air, konon nak perjuangkan raja-raja, konon. Ini bangsa Melayu konon-konon. Aku nak ingatkan pada Melayu. Ya, aku tengok berpusu-pusu dekat mahkamah, dijerit-jerit, menangis-nangis, tadah tangan, ala-ala Yahudi. Yang kamu nak doakan orang zalim, tangan yang kamu angkat bukan sekadar sebagaimana yang Nabi sunahkan. Begini kamu angkat tangan untuk mendoakan orang-orang yang zalim. Lepas satu bicara ke satu bicara, lepas satu bicara ke satu bicara, lepas tangguh. Hukuman sudah dijatuhkan, tapi masih bebas keluar masuk. Bukan keluar masuk penjara atau lokap, keluar masuk mahkamah, keluar masuk ke parlimen. Dah kenapa bangsa Melayu ni buta? Hati kau buta, atau mata kau buta, atau telinga kau tuli, kau pekak. Kalau cakap tak faham bahasa, marah. Pandai pula cakap, orang Melayu kena ada budi bahasa. Dengan Tuhan pun kau tak berbudi bahasa, kau tak ada bahasa, kau tak faham, kau tak reti bahasa. Kau baca Quran, tapi kau tak amalkan apa yang ada dalam Quran. Quran kata, jangan makan rasuah, jangan memihak pada orang yang makan rasuah, jangan mendoakan orang-orang yang rasuah. Tapi apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Sia-sialah kau keluar masuk masjid. Sia-sialah. Nak jadi apa ni? Mengucap selawat, Yasin. Adakah kau ingat sekadar tu engkau boleh jalan ke surga? Adakah engkau ingat? Engkau terlupa orang yang kau doakan tu siapa? Engkau terlupa orang fakir miskin, orang susah, petani kecil, peladang kecil, nelayan kecil, nelayan sungai, peladang kecil, usahawan kecil. Hei, aku nak bagi tahu kau, banyak lagi orang Melayu yang hidupnya nak beli susu anak pun tak mampu. Anak sekadar minum air sirap dengan gula. Nak pergi klinik, nak beli ubat di klinik pun tak mampu. Semua tu sebenarnya puncanya apa? Bukan ke puncanya pemimpin yang tidak jujur, tidak lurus di dalam memimpin. Wah, bukan main doa lagi. Kalau boleh masa kau berdoa tu, masa kau menangis tu tadi, masuklah dalam video. Sekurang-kurangnya nampak. Nanti tunjuk dekat anak cucu. Ni gambar-gambar. Ni gambar mak ni, masa mak doakan dia dulu. Ni dekat luar mahkamah ni. Nak tunjukkan anak cucu. Kau nak bangga dengan anak cucu. Aku harap sebenarnya macam ni. Tak perlu ada sijil untuk jadi bodoh, dan tak perlu bayar untuk jadi bodoh. Tapi aku harap anak cucu dan generasi kau taklah sebodoh kau. Aku harap
Kalau nak berdoa, berdoalah di tempat yang betul, pada orang yang betul. Berdoalah pada orang yang betul, bukan orang-orang yang terkenal dengan rasuahnya, terkenal dengan selewengnya, terkenal dengan salah guna kuasanya. Bukan. Kalau engkau doakan orang yang salah guna kuasa, jangan sampai Tuhan gunakan kuasa untuk benamkan kau di bumi yang tujuh. Jangan sampai. Sebenarnya doa aku tajam. Sebenarnya doa aku tajam kerana aku ada keturunan yang doanya tajam. Tak perlulah aku bagi tahu siapa. Dan tak perlu aku bagi tahu titis darah aku apa. Tapi aku ada doa-doa yang tajam. Jangan sampai aku doakan yang buruk bagi kau. Jangan sampai. Sebab engkau zalim. Engkau mendoakan orang zalim. Engkau gunakan Tuhan untuk doakan orang zalim. Orang yang curi roti, yang curi susu untuk anak, tak pula engkau menangis-nangis meraung-raung dekat depan mahkamah tu. Sebab apa? Sebab tak ada kepentingan untuk kau. Betul? Untuk apalah kau menangis-nangis untuk orang yang susah fakir macam tu? Bukan dapat apa pun. Tapi demi tengkorak kau, demi perut engkau, demi tekak engkau, kau tak peduli siapa, sezalim apa pun. Engkau tak peduli yang kau nak doakan tu tadi, lembu ke, kerbau ke, anjing ke, babi ke, engkau tak peduli. Ria-ria engkau nak berdoa sambil menangis-nangis, terjerit-jerit, terpekik-pekik. Kau tak malu ke pada anak cucu? Kau tak malu kepada Tuhan? Kalau tak malu pada diri sendiri, itu kau punya pasal. Tak nak malu pada generasi, itu kau punya pasal. Tapi tak malu ke pada Tuhan? Kau tak malu kepada Nabi kau? Cuba kau buka Quran tengok. Adakah rasuah tu perkara kecil? Macam ni lah. Yang terbaru, isu kapal LSC. Kalau tak silap aku lah, berbilion habis. Kapalnya mana? Kau nak suruh apa? Kau nak suruh Navy Maritim, seandainya berlaku apa-apa dalam negara ni, kau nak suruh apa? Kau nak suruh dia orang naik kayak, naik upih, nak pertahankan laut kita ni? Apa benda ni? Kau pernah tak tengok kelengkapan yang ada di dalam tentera laut? Kau pernah tengok? Kau bandingkan tak kelengkapan tentera kita, baik darat, laut, udara, dengan tentera luar? Kau bandingkan tak? Kalau inilah pemimpin yang ada, macam mana negara kita nak dipertahankan? Yang nak dipertahankan adalah anak cucu engkau, generasi engkau, darah daging engkau. Tapi pemimpin yang kau sokong adalah pemimpin yang sebenarnya, yang hisap darah engkau. Aku malu lah tengok video tu. Orang Melayu tak sedar diri, lupa diri, konon-kononnya setia pada pemimpin, konon-konon
Minta pada Allah Ta'ala, ya Allah selamatkanlah. Wah, bangsa Melayu adalah satu bangsa yang paling susah nak sedar. Dari mana aku tahu tu? Sebab aku dah cuba ubah minda Melayu sepanjang aku sebagai wartawan. Dan akhirnya aku tahu bangsa Melayu adalah satu bangsa yang paling susah untuk disedarkan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. 10 kali terhantuk, 10 kali mengadah ke langit, dihantuknya lagi. Malulah jadi Melayu, agamanya Islam, Nabi Muhammad, tapi menyokong pemimpin yang zalim, penipu, perompak, penyamun, putar alam, pembunuh. Jadi aku doakan semoga Tuhan berikan balasan setimpal di atas ketamakan yang dia buat. Kerana firman Tuhan, akulah raja, sebenar-benar raja. Tidak ada raja selain dari aku. Tapi apa katanya? Money is king. Nah sekarang aku harap engkau duduklah dalam tu sampai engkau jadi king kong. Engkau makanlah. Aku harap dipercepatkan supaya engkau dapat makan makanan yang banduan makan, dan kau pun jadi king kong dekat dalam tu. Dan moga-moga segala kezaliman yang kau buat di atas nyawa-nyawa yang pernah melayang di atas ketamakan kau, aku harap nyawa balasnya nyawa. Aku tak ada Tuhan yang tidak adil. Tidak ada. Setahu aku, Tuhan aku sangat adil. Tuhan aku maha memberi balas. Maha memberi balas. Jadi, aku nak minta dengan Tuhan. Ini antara aku dengan Tuhan. Biar aku doakan. Sila aminkan. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma ya ilahi. Iblis pernah minta kepadamu agar diberi ketangguhan untuk menyesatkan umatmu.
Maka hari ini aku minta padamu agar jangan diberi ketangguhan, jangan ditangguh-tangguhkan lagi balasan pada orang-orang yang zalim, baik si pelaku dan orang yang mendoakan kezaliman itu sendiri. Orang-orang yang mendoakan orang yang zalim, maka engkau beri balaslah tanpa ada ketangguhan. Amin ya rabbal alamin.